Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan bincang berkaitan dengan latihan formatif 54 muka surat 201. Ada dua soalan dalam latihan formatif 54 ini. Soalan yang pertama, apakah fenomena gelombang yang berlaku apabila ombak laut bergerak ke arah pantai? Jelaskan jawapan anda dengan bantuan gambar rajah. Jadi dalam soalan ini apa yang diminta? Yang pertama adalah dia minta kamu namakan fenomena gelombang. Namakan fenomena gelombang yang terlibat. Dan kemudian jelaskan jawapan dengan bantuan gambar rajah. Yang bermaksud kamu perlu melukis gambar rajah. Fenomena gelombang yang terlibat adalah fenomena pembiasan gelombang. Sekarang kita tengok macam mana cara untuk menulis jawapan untuk jelaskan jawapan anda. Bila sebut jelaskan di sini, kamu perlu memberi penerangan. Dalam penerangan kamu itu, kamu perlu nyatakan perkara sebelum, semasa dan juga selepas. Sebelum di sini bermaksud ombak itu datang daripada tengah laut dan kemudian mula bergerak dan seterusnya menghampiri pantai. Jadi yang menghampiri pantai ini adalah bahagian selepas. Kalau yang semasa, ia mula bergerak daripada tengah laut, kemudian dia bergerak dan berubah bentuk di kawasan tanjung dan juga di kawasan pantai ataupun di kawasan teluk. Terlihat macam mana cara untuk menulis jawapan. Pertama sekali, kamu perlu melukis gambar rajah. Ini gambar rajah yang perlu kamu lukislah untuk menunjukkan pergerakan ombak laut daripada tengah laut sehinggalah ke tanjung dan juga ke teluk. Jadi kita kena jelaskan ke sebelum. Gelombang air mengalami pembiasan apabila merambat dari kawasan dalam, iaitu di tengah laut, ke kawasan cetek, iaitu di kawasan pantai. Ini adalah sebelum. Sekarang kita nak lihat semasa, apa yang akan berlaku. Apabila gelombang air menuju ke arah bahagian teluk, gelombang air akan tersebar ke arah kawasan yang luas. Di kawasan teluk, cuba perhatikan, dia menunjukkan kawasan luas itu, maksud dia bentuk ni tu adalah bentuk bulat. Jadi dia tersebar, gelombang tersebut tersebar. Seterusnya, perlu dinyatakan pula berkaitkan dengan tenaga. Ini menyebabkan tenaga yang dibawa disebarkan ke kawasan yang lebih luas. Jadi disebarkan kawasan yang luas bermaksud gelombang berubah kepada bentuk lebih bulat. Gelombang air yang menuju ke arah kawasan tanjung pula terbias dan menumpu ke arah tanjung. Jadi di sini kamu perlu jelaskan juga pada dua bahagian lah. Satu adalah di teluk dan satu lagi adalah di tanjung. Dan yang terakhir, ini menyebabkan tenaga yang dibawa tertumpu pada kawasan tanjung. Jadi ada 5
point di sini yang perlu kamu tulis. Selain daripada gambar rajah yang akan membantu kamu untuk menulis jawapan. Kita lihat pula soalan nombor 2. Rajah 5.44 menunjukkan gelombang air satah berfrekuensi 10 Hz merambat dari kawasan dalam ke sempadan kawasan cetek PQ. Okey. Kita lihat di kawasan PQ. Laju gelombang air di kawasan dalam ialah 30 cm sesaat. Diberikan maklumat di sini. Ada dua maklumat yang tersurat di sini. Yang pertama adalah frekuensi 10 Hz. Dan yang kedua adalah laju. Jadi soalannya, hitungkan panjang gelombang. Okay. Dalam tajuk gelombang ini, kita ada formula untuk menentukan panjang gelombang. Okay. Formula-formula yang mungkin. Okay. Yang pertama adalah berkaitan, kita tengok formula yang mungkin. V sama juga dengan lambda F. Ataupun V juga boleh ditulis sebagai lambda per T. Okay, jadi kita kumpulkan maklumat terlebih dahulu. Perhatikan maklumat yang diberi. Itu pertama ialah frekuensi dan yang kedua ialah laju gelombang. Jadi kita boleh terus menggunakan persamaan. V sama juga dengan F lambda. Dan hanya perlu ganti masuk saja maklumat yang telah ada. Dan kamu akan peroleh jawapannya 3 cm. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2B. Okey. Hitungkan laju gelombang air di kawasan cetek jika panjang gelombang air di kawasan itu adalah 1.5 cm. Okay, jadi diberikan maklumat di sini panjang gelombang di kawasan cetek. Panjang gelombang di kawasan cetek. Dan dia minta kamu cari V, iaitu dia minta cari laju gelombang. Okay, diberikan maklumat. Okay, apa yang kita faham, yang kita dah belajar di bawah tajuk pembiasan tadi ini, okay, ialah frekuensinya tidak berubah. Yang berubah hanyalah panjang gelombang, laju dan juga arah perambatan gelombang. Frekuensinya tidak berubah. Jadi kita boleh menggunakan frekuensi yang sebelum ini, okay, yang kita dah dapat. Frekuensinya adalah 10 Hz. Kalau lihat balik dalam soalan, kita akan jumpa lah. Baik. So, frekuensi gelombang di kawasan dalam sama dengan frekuensi gelombang di kawasan cetek, iaitu 10 Hz. Dan maklumat diberikan untuk panjang gelombang di kawasan cetek ialah 1.5 cm. Jadi, laju gelombang, kita boleh gunakan persamaan V sama juga F lambda. Gantikan frekuensi 10 Hz dan panjang gelombang di kawasan cetek adalah 1.5 dan kamu akan peroleh jawapannya 15 cm sesaat. Dengan menggunakan anak panah, lukiskan arah perambatan gelombang di kawasan cetek dan seterusnya lakarkan muka gelombang air yang terbias di kawasan itu. Jadi di sini kamu perlu ingatlah, jika suatu gelombang itu bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, maka arah perambatan gelombangnya akan mendekati garis normal. Okay, jadi di sini kita perhatikan di mana garis normal. Okay, garis normal yang warna hijau ni lah. Ini adalah garis normal. Jadi kalaulah dia kata mendekati, okay, dari segi apa yang kita dah belajar sebelum ini, bila dia merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek,
maka gelombang akan mendekati garis normal. Okay. Jadi macam mana nak lukis mendekati garis normal? Kalaulah ini adalah garisnya, kalau jika kedalamannya adalah sama, maka dia akan bergerak lurus. Tetapi sekarang dia bergerak ke kawasan yang cetek, dia mesti mendekati normal, maka dia perlu di kawasan ini. Okey, mesti dia bergerak di kawasan inilah. Okey, kita tengok, lukiskan. Okey, so ini adalah garis yang menunjukkan mendekati garis normal yang kita lukis dalam kawasan cetek. Kemudian kita perlu lukis muka gelombang, dan mesti ingat muka gelombang yang dilukis mestilah berserenjang dengan arah perambatan gelombang, iaitu bersudut 90 darjah. Dan perhatikan, tu saya lukis di sini bersudut 90 darjah. Darjah, semua 90 darjah. Okey, baik. Ini dah lengkap lukisan kita. Kita boleh tandakan, iaitu sudut 7I dan juga sudut biasan R. Okey, lengkaplah kita punya gambar raja. Soalan D. Nombor 2D, bandingkan frekuensi panjang gelombang dan laju di kawasan dalam dan kawasan cetek. Jadi kita nak buat perbandingan, kita boleh buat dalam bentuk jadual ataupun kita boleh tulis dalam bentuk ayat. Jadi di sini saya tunjukkan dalam bentuk jadual. Okay. Jadi kita boleh buat jadual seperti ini, kita bandingkan frekuensi panjang gelombang dan juga hal laju gelombang. Dalam kawasan dalam dan kawasan cetek, frekuensinya adalah sama. Dalam kawasan dalam, panjang gelombangnya adalah lebih besar berbanding dengan kawasan cetek. Untuk hal laju gelombang, dalam kawasan dalam, hal lajunya adalah lebih besar berbanding dengan kawasan cetek. Okay, sekian, kita dah habis bincang berkaitan dengan latihan formatif 5.4.